Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan rahmat daripadanya. Dapat kita bersua kembali dalam kelas PDPR pada hari ini bersama dengan Ustazah Rafqah binti Bahzan, insyaAllah. Okey murid-murid, sebelum kita belajar, jom kita sama-sama baca doa dulu supaya ilmu yang kita perolehi hari ini mendapat berkat daripada Allah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, murid-murid sekalian, hari ini Ustazah akan ajar kamu tajuk adab jual beli. Ustazah, minggu lepas dah belajar? Ya, minggu lepas dah belajar, tapi baru belajar dengan Ustazah lain. Minggu ni kamu belajar dengan Ustazah. Okey? Mungkin sama, ada isi yang sama dan mungkin ada penambahan. Jadi, stay bersama Ustazah, okey? Kita belajar. Apa-apa pun, sedikit ke, banyak ke, mudah-mudahan ada ilmu yang berkat untuk kamu, insya-Allah. Okey. Adab jual beli. Okey, ini untuk perkara pertama yang saya nak sentuh adalah hadis Nabi daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, apakah pendapatan yang baik? Beliau bersabda, bukan beliau, baginda bersabda, kerja seorang lelaki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, yang berkebajikan. Hadis riwayat daripada Al-Bazzar dan telah disahihkan oleh Hakim. Okey. Nabi Muhammad kata, pendapatan yang baik iaitu sumber rezeki yang diperolehi dengan cara yang terbaik adalah sumber yang diusahakan sendiri. Apakah yang bermaksud dengan kerja seorang lelaki dengan tangannya? Bermaksud dia bekerja sendiri, berusaha sendiri untuk mendapatkan rezeki, dan jual beli yang mabrur, jual beli yang diterima di sisi Allah, jual beli yang padanya ada kebajikan. Sebab itulah kita nak belajar hari ni adab jual beli. Sebab Islam ni betapa sempurnanya Islam ni, semua perkara ada adab. Daripada kamu bangun tidur ada adabnya sampai kamu nak tidur balik semula ada adabnya. Hatta nak pergi toilet, kamu nak buang air besar pun sebenarnya ada adab. Cumanya antara belajar dengan tidak ataupun antara ingat dengan tidak, sebab kita dah belajar. Dah belajar masa kamu tahun 2, tak silap Ustazah. Okey, jadi maksudnya Islam ni dia punya sempurnanya ajaran dia menekankan adab dalam semua perkara termasuklah jual beli. Saidina Umar Al-Khattab, dia pernah menegah orang yang tak belajar. Dia tak belajar pasal jual beli daripada masuk ke pasar. Bermaksud, engkau tak belajar adab jual beli, tiba-tiba kau datang nak berjual dekat pasar ataupun kau datang nak membeli di pasar. No. Saidina Umar tak bagi. Sebab apa? Sebab bahaya. Bahayanya kenapa? Sebab nanti saya cerita. Okey, kenapa bahayanya kita nak urusan jual beli tanpa ilmu? Sebab tu kita kena belajar. Apakah itu jual beli? Jual beli ialah akad. Akad pembelian harta yang memberi kesan kepada pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta ataupun manfaat. Bahasa buku ni ya. Bahasa buku yang kamu nak baca, Masya Allah, apa Ustazah? Jual beli ialah akad pembelian harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat. Maksudnya Ustazah? Okey, tak apa. Kita cerita dulu pasal bahasa buku. Apa itu akad? Akad boleh terjadi dalam dua kaedah. Sama ada akad itu lisan ataupun akad itu bertulis. Akad lisan, kalau kita beli barang yang simple-simple, kita boleh akad lisan saja. Apa barang simple? Contohnya beli aiskrim, beli baju, beli sayur, beli ikan. Barang yang simple-simple kan. Jadi kita hanya beli, masa kita nak beli, uncle saya beli ya, pakcik saya beli ya. Macam tu. Jadi pakcik, kalau uncle tu, uncle orang bukan Islam kan. Kalau bukan Islam, dia macam, okey, jawabnya tu kan. Kalau orang Islam, dia akan jawab, saya jual. Kan, maksudnya itu adalah akad. Akad penerimaan dan akad penyerahan. Maksudnya begitu. Okey.
Akad ni bukan cerita pasal akad nikah aja kan. Kamu mesti tahu asal akad nikah aja kan. Tak, akad ni banyak benda. Kita nak bayar zakat kena akad. Kita nak korban kena akad. Kita nak jual beli pun kena akad. Okay? Akad ni macam ni lah. Maksudnya bila kita beli, kita kita sebut. Saya beli ya makcik. Saya beli ya pakcik. Maksudnya kita redha dengan pembelian kita. Jadi orang yang jual pun cakap saya jual. Kan macam tu. Habis tu Ustazah kalau saya beli dekat mesin gedegang dekat tangga pejabat tu, Ustazah nak cakap dengan mesin tu macam mana Ustazah? Kan saya beli mesin, air tin, itu. Okey, itu tak, itu dikira benda lain lah. Maksudnya kita beli di situ, kita dapat, kita redha. Itu bila kita nak membeli di situ, itu dah menunjukkan caranya kita redha untuk membeli di situ. Okey, itu dah dia masuk kes lain. Okey, akad bertulis ni macam mana Ustazah? Akad bertulis apabila kita beli barang yang nilai dia besar. Contohnya kalau kita beli kereta ataupun kita beli rumah. Cuba tengok, mak, ayah beli kereta, beli rumah, dia ada kena sign sana, sign sini, sign sana, sign sini kan. Maksudnya kita perlu akad bertulis. Sebab bila kita beli barang yang mahal, barang yang nilainya besar, dia memberi kesan kalau kita ada kerugian atau kerosakan. Jadi kalau kita tak bertulis, benda ni boleh macam menjerumus kepada penipuan. Sebab tu perlunya pada akad bertulis pada barang-barang yang kita beli jika barang-barang tersebut besar nilainya. Okey. Dalam erti kata lain macam resit lah kalau mak beli gelang emas ke dekat kedai emas kan. Mak beli gelang emas tu nampak macam kecil tapi mahal. Mak beli RM3,000, RM4,000 contoh kan. Ada dia bagi resit. Mana yang bertulis saya tak nampak pun mak saya sign-sign saja. Mak pergi, mak dapat kertas, mak dapat gelang. Yang resit tu. Resit tu dikira akad bertulis lah. Okey. Okey, jual beli ialah akad pembelian harta yang memberi kesan pada pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta. Objek harta ni apa Ustazah? Objek harta ni maksudnya kamu beli buku, kamu dapat buku. Macam tu. Kan? Beli itu objek, kita nampak benda atau manfaat. Manfaat ni macam mana Ustazah? Kita beli perkhidmatan. Kita tak beli benda, kita beli perkhidmatan. Contohnya, kita cari orang untuk mesin rumput kat rumah kita. Jadi kita tak beli orang tu, kita tak beli mesin dia, kita cuma bayar upah pada dia untuk memberi perkhidmatan kepada kita. Maksudnya samalah. Jadi biasa kita nak bayar upah dekat dia tu, pakcik saya bayar ya nilai ni sebab ni terima kasih tolong saya. Pakcik bercakap pakcik terima bayaran sebanyak ini. Itu maksudnya. Okey, kita menerima manfaat. Kan? Menerima manfaat. Macam kita pergi post barang. Kita post barang kat JNT. Kita bukan beli JNT. Kita bayar perkhidmatan yang JNT berikan. Okey, begitu. Itu yang dinamakan manfaat. Okey, ada barang yang kita beli, kita dapat bendanya. Dan ada benda yang kita beli, kita dapat manfaat daripadanya. Okey. Jadi, sekarang ni, ini bahasa buku. Jual beli ialah akad pembelian harta yang memberikan kesan kepada pemilikan secara kekal. Apa bahasa mudah ni Ustazah? Bahasa mudah dia macam ni lah. Jual beli ni adalah proses tukar milik barang. Asalnya barang tu ada dekat penjual, kemudian bila kita beli barang tu ada dekat kita. Itu nak maksudnya. Maksud mudahnya menukar milik, tukar milik. Contoh kita nak beli kat kantin lah. Makcik jual bihun goreng. Bihun goreng tu asalnya makcik tu punya. Jadi bila kita beli, kita dah tukar milik. Bihun goreng tu kita yang punya. Jadi itulah maksudnya. Kan? Okay, faham ya? Menukar pemilikan daripada orang punya kepada kita punya. Okey, dalil nakli. Dalil nakli berkaitan dengan urusan jual beli. Dalil Ustazah dah terang banyak kali pada kelas yang Ustazah ajar. Okey, pada kelas yang Ustazah tak ajar ataupun Ustazah dia tak sentuh lagi, kali ni dengar betul-betul. Dalil ada dua jenis. Dalil nakli ataupun dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Manakala dalil akli adalah dalil yang kita boleh fikir secara logik. Okey, dalil akli adalah dalil yang kita boleh fikir secara logik. Dalil nakli kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, sebagai contoh ni apakah dalil nakli untuk jual beli? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba.
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sinilah yang Ustazah nak cerita tadi pasal Saidina Umar tegah orang yang tak belajar daripada masuk ke pasar, ataupun dalam kata lain, orang yang tidak belajar. Janganlah kamu buat urusan jual beli, sama ada kamu nak menjual atau kamu nak membeli. Sebab apa? Sebab ni bai'ah ni, jual beli ni dengan riba ni adalah satu benda yang sangat berkaitan, sangat rapat. Dia maksudnya dia sangat mudah tergelincir. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Orang yang tak belajar, dia boleh tercampur dua benda ni. Sebab tu Saidina Umar sangat menegaskan, kalau kamu nak buat urusan jual dan beli, kamu kena belajar dulu. Jangan buat tanpa ilmu. Sebab kita mengelakkan daripada terjerumus daripada dosa riba tu. Okey, apa itu riba, Ustazah? Ya Allah, marah sangat ni. Okey, riba ialah penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman. Cerita dia macam ni. Abu nak pinjam duit Ali. Ali kata, boleh nak pinjam duit aku. Kau nak pinjam berapa banyak, Abu? Abu nak pinjam RM50. Okey, kau nak pinjam RM50, nanti bayar balik ke aku RM300. Itulah dinamakan penambahan. Penambahan atas nilai yang kita pinjam tu. Kau pinjam RM50, tapi nak kena bayar balik RM300. Itu adalah riba. Ataupun ini yang peminjam yang tawarkan. Ataupun Abu kata, Ali, pinjamkan aku RM50, nanti aku bayar kat engkau RM300. Oh, dia offer. Dia pinjam RM50, tapi dia nak bayar balik RM300. Dia offer. Jadi, macam tu boleh tak, Ustazah? Tak boleh juga. Itu adalah riba. Okey? Sebab itulah, kadang-kadang kita keliru. Bahkan daripada sistem perbankan Islam pun ada masalah macam ni. Masalah macam ni, sangat berhati-hatilah. Mereka sangat berhati-hati. Benda ni sangat susah tau. Benda ni sangat susah untuk diasingkan. Tapi kini sistem perbankan Islam ni, dia melalui satu fasa yang rumit lah juga sebenarnya. Okey. Jauh pula cerita pasal bank kan. Tak apalah yang tu. Setakat ni kamu boleh faham ya, riba adalah penambahan. Pinjam sikit, bayar banyak. Tak boleh. Okey, seterusnya. Hukum jual beli. Apakah hukum jual beli? Hukum jual beli adalah harus. Harus macam mana boleh jadi harus? Harus tapi mestilah memenuhi syarat. Dan juga mestilah tidak melibatkan perkara haram. Okey, harus mesti memenuhi syarat dan tidak melibatkan perkara haram. Apakah syarat-syarat jual beli? Syarat-syarat jual beli adalah yang pertama, ada penjual, ada pembeli. Yalah, takkan kita nak syok sendiri kan? Jual barang tak ada orang nak beli. Alah, kesiannya. Okey. Okey, yang seterusnya berakal. Penjual ke, pembeli ke, dia kena berakal. Berakal, sihat akal. Kau tak boleh beli daripada orang gila. Kau tak boleh menjual pada budak-budak kecil. Sebab dekat situ ada unsur penipuan. Contoh, kau nampak orang gila tu dia pakai jam mahal. Kan? Kamu nampak orang gila nampak dia pakai jam mahal. Jam ni macam mahal, G-Shock ke apa kan. Saya tak tahu jam apa yang termahal sekarang kan. Contoh, nampak orang gila ni, dia pakai jam G-Shock ke apa kan. Kamu pun jumpa orang gila tu. Pakcik, jual jam kat saya ni, pakcik. Jual ni. Lepas tu pakcik pun tanya, dia gila kan? Berapa nak jual? RM1. Bolehlah RM1. Nampak tak? Bila kita berurusan dengan jual beli, kita ada unsur penindasan. Tak baik kan? Ataupun kita beli barang dengan budak kecil lah. Adik kita, mak beli hadiah kat dia. Mak bagi hadiah dekat dia macam PS5 ke apa ke kan. Adik jual kat abang, adik RM3. Banyak adik, RM3. Abang bagi 3 keping, duit RM1. Budak kecil manalah tahu apa-apa kan. Dia pun jual lah hadiah mak dia, hadiah yang mak bagi tu kat kamu. RM3 harga. Mak beli sampai 500-600, kamu beli RM3 je. Macam tu. Nampak ada unsur penindasan, ada unsur penipuan. Sebab tu sama ada kita nak menjual atau kita nak membeli, kita kena menjual dan membeli pada orang yang berakal, sihat akalnya.
Kemudian bermanfaat. Kita belilah benda yang bermanfaat. Kita juallah benda yang bermanfaat. Okey, ada ke? Macam contoh. Apa contohnya? Uh, Okey. Kamu apa ni? Jual sampah ke? Boleh ke jual sampah? Apa manfaat pada orang? Okey, kalau ada manfaat pada dia, kalau macam tahi kambing tu kan, tahi kambing ada manfaat pada orang tau. Sebab setengah orang dia beli tahi kambing untuk buat baja. Itu ada manfaat, itu tak ada masalah nak jual. Okay, ni masalahnya kamu sapu-sapu sampah, buang-buang sawang dalam rumah, tiba-tiba kamu iklan dalam Facebook nak jual sawang dalam rumah saya sekilo RM300. Contoh. Apa manfaat sawang tu? Kan? Contoh okay, ada benda-benda maksudnya kamu fikirlah. Kalau kamu nak menjual, kamu kena jual benda yang bermanfaat. Kalau kamu nak beli pun, kamu kena beli benda yang bermanfaat. Jangan beli benda yang sia-sia. Milik penuh satu pihak bermaksud barang yang kamu nak beli tu adalah milik penuh orang yang nak jual tu. Contohnya, kamu nak beli kereta. Abu nak jual kereta. Abu jumpa Ali. Ali, kau nak beli kereta tak? Kereta? Kereta apa ni? Kereta Ferrari. Aku ada sebiji kereta Ferrari. Oh, kau punya ke? Tak, tu Ahmad punya. Aku nak jual kereta dia. Boleh ke? Ahmad tak bersetuju. Abu jual kereta Ahmad. Sedangkan bukan milik Abu pun. Tak boleh ya? Kita tak boleh jual barang orang. Melainkan Ahmad cakap dekat Abu, Abu, kau tolong cari je orang yang boleh beli kereta Ferrari aku ni. Aku nak jual lah kereta Ferrari aku ni. Okay, nanti kalau ada orang beli, aku bagilah komisen dekat kau sikit. Itu lain cerita. Ini tak. Dia nampak Ahmad tu naik kereta Ferrari cantik, elok je. Dia pun cari orang nak jual. Nanti malam-malam dia pergi curi kereta Ahmad ke apa ke. Itu tak boleh ya. Itu dah menjadi satu penipuan. Kita mesti yang nak menjual tu, barang tu milik penuh seseorang dan orang tu memang nak jual. Okey. Seterusnya, mengetahui objek ataupun perkara yang dijual ataupun dibeli. Dia tahu benda apa yang dia nak beli. Okey, contoh. Okey. Kau nak beli tak satu benda misteri lah aku jumpa. Aku ada jumpa benda misteri. Aku nak jual kat engkau RM3,000. Benda misteri tu benda apa? Tak boleh bagi tahu lah. Dia misteri. Nak jual. Pun nak tak? Lepas tu yang orang ni dengar misteri, dia pun beli. Sah ke jual benda tu? Lepas tu dia dapat tengok rupanya apa? Kertas A4 3 keping. Jual sampai RM3,000. Sah ke jual beli tu? Tidak sah. Sebab apa? Sebab pembeli tidak tahu apakah benda yang dibeli tu. Okey, jadi kalau kita nak buat urusan jual beli, kita kena tahu apa yang kita jual dan apa yang kita beli. Seterusnya, tidak memberi batas waktu. Maksudnya, kau nak beli tak buku aku ni? Kau nak jual berapa ringgit? RM3. Tapi aku nak jual 2 hari je. Hari ketiga kau pulangkan balik pada aku. Oh, mana boleh macam tu? Kalau nak jual teruslah. Sebab bila kita jual, bila kita beli, maksudnya kita dah memberi, tukar milik. Kalau hari ni Ustazah jual buku dekat kamu, maksudnya buku tu bukan lagi milik Ustazah. Buku tu milik kamu. Begitu. Dia tak ada hak waktu. Tak aci nak sebut, Ustazah nak jual buku kat kamu 3 hari je. Nanti hari keempat kamu pulangkan balik kat Ustazah. Tak boleh macam tu. Bila kita jual, maksudnya kita dah lepaskan hak kita pada orang lain. Okey? Itu syarat jual beli. Kemudian, apakah perkara-perkara haram? Okey, arak, dadah dan sesuatu ada unsur babi. Okey, kita tak boleh jual beli pada arak, pada dadah juga sesuatu yang ada unsur babi. Ustazah, kenapa disebut ada unsur babi, Ustazah? Sebab babi tu najis mughalazah ya. Ya, sebab babi tu najis mughalazah. Habis tu kenapa dia tak sebut sesuatu yang ada unsur anjing? Anjing pun najis mughalazah juga. Rupa-rupanya nak jadi ceritanya, babi ni dia satu haiwan yang memang buruk rupa dia kan. Tetapi Allah uji kita dengan Allah menjadikan babi itu padanya kita boleh ambil manfaat yang sangat banyak. Pada diri babi tu, daripada si ekor babi tu, dia boleh hasilkan sebanyak 185 produk. Itu yang kajian yang 2-3 tahun yang dulu. Sekarang ni mungkin lebih. Maksudnya daripada bulu dia, darah dia, gigi dia, air liur dia, peluh dia, semuanya boleh dibuat sesuatu. Daripada kita bangun tidur, sampailah kita tidur balik,
untuk kita lari daripada produk yang tak ada unsur babi itu sangat susah sebenarnya. Sebab itu penting kita cari barang yang ada halal. Yang ada cap halal JAKIM. Bukan halal yang tipu-tipu tu. Halal JAKIM ke, halal negara-negara lain ke. Tapi tak kisahlah yang datang daripada luar negara. Pastikan halal itu halal yang sah di negara dia. Contoh ada barang yang kita import kan. Barang kita beli daripada negara China, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada UK. Jadi pastikan barang yang kita nak beli tu walaupun import, dia mesti ada halal yang diiktiraf. Sebab apa? Contoh ubat gigi. Kalau kamu nak tahu dalam ubat gigi ada lemak babi tau. Dalam sabun mandi kamu ada lemak babi tau. Dalam shampoo rambut kamu ada lemak babi tau. Ubat jerawat pun ada lemak babi tau. Boleh dikatakan setiap benda yang ada di pasaran, terutamanya kosmetik itu ada lemak babi. Gula-gula yang dijual tanpa tanda halal. Ya Allah ya Tuhan aku, seronoknya kamu. Ini Ustazah nak bagi tegur. Alang-alang Ustazah ajar kamu, Ustazah nak ingatkan kamu. Suka benar beli kat luar sekolah kan? Kamu beli benda-benda kat luar sekolah tu. Yang orang jual tu murah-murah, seronok kamu beli mainan. Banyak lah mainan. Apa ni? Makanan-makanan sedut-sedut lah. Apalah, sejak tukar warna lah. Kejap hembus-hembus. Ustazah tak tahulah macam-macam. Kamu beli tu, kamu tengok dulu ada halal ke tidak. Kalau ada halal tu, halal disah ke tidak. Kamu tahu tak? Banyak sangat dalam gula. Gula dimasukkan lemak babi. Sebab apa? Sebab lemak babi ni satu, dia ada komponen yang boleh menjadikan warna dia cantik. Menjadikan makanan tu tahan lama. Bahaya. Susu, dalam keju, dalam butter. Masya Allah. Besarnya dugaan Allah letak kat kita. Allah menjadikan babi itu pada diri dia banyak manfaat rupanya. Sampaikan kalau orang bunuh satu babi untuk buat bisnes, dia tak payah buang walaupun sikit daripada babi tu. Hatta darah dia sekalipun. Darah dia, kamu tahu dia orang masukkan kat mana? Dia orang masukkan dalam rokok. Sebab tu rokok. Jangan ingat nekat jangan hisap rokok. Sebab dalam kebanyakan, bukan semua rokok lah, dalam kebanyakan rokok dimasukkan darah babi. Na'udzubillah min zalik. Okey, hati-hati. Kamu nak besar ni. Kamu nak besar. Kamu akan berhadapan dengan ancaman. Kamu akan berhadapan dengan dugaan. Yang paling besar sebenarnya rokok lah. Hati-hati. Kamu daripada sekarang, kamu kena tanam azam. Jangan cuba. Jangan rasa-rasa nak cuba rokok. Jangan rasa-rasa macam nak try. Jangan. Jangan ya. Ingat ya. Jangan terjerumus diri kepada benda-benda yang haram. Rokok haram ya. Okey, arak dadah. Tak boleh. Arak tak boleh. Dadah tak boleh. Sebab haram kan? Jadi rokok haram. Rokok pun tak boleh lah. Okey. Seterusnya. Okey. Mencontohi Rasulullah dalam berjual beli. Ini ada dalam buku teks kamu. Okey. Macam mana Rasulullah dalam akhlak Rasulullah ketika berjual beli? Yang pertama. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, bertolak ansur ketika membeli, serta bertolak ansur dalam menuntut hutang. Macam mana kita nak bertolak ansur ketika menjual? Kadang-kadang yang datang membeli yang kita tu bukannya orang kaya semua tau. Ada di kalangan datang membeli yang kita tu nanti adalah orang yang miskin. Kadang-kadang dia macam tak cukup duit. Masa inilah kita mengamalkan sifat tolak ansur yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maksudnya, tak payahlah berkira sangat nak untung tu. Untung sebenarnya yang kita dapat dia bukan untung kat dunia tau. Untung dekat akhirat. Kita kerja, kita berniaga, kita buat apa pun selama mana kita kat dunia ni. Bukan kita nak kemewahan ke, bukan kekayaan ke, keuntungan di dunia. Kamu kena ingat benda tu. Kita mengejar untung di akhirat. Okey, untung di akhirat itu kekal selama-lamanya. Untung di dunia ni boleh hilang bila-bila masa. Okey, bila membeli, kita kena bertolak ansur. Macam mana cara kita nak bertolak ansur dengan orang yang menjual tu? Kadang-kadang kan, kita beli nasi goreng bungkus kan, Food Panda. Food Panda, okey kan? Datang-datang, nasi goreng termasin. Kuang hasang punya toki kedai nasi goreng, jual nasi goreng masin lah, apalah. Alah, sabarlah. Bukannya, mungkin mana kita tahu masalah dia kan. Tolak ansur. Wujudkan rasa tolak ansur tu. Kita fikir positif. Mungkin dia ada masalah. Mungkin dia tersilap. Mungkin order dia banyak sangat kan. Jadi dia tak sempat nak buat sesuatu benda yang
dengan sesempurna mungkin. Tolak ansur. Bila kita tolak ansur, nanti Allah tolak ansur kita juga. Kita dalam kubur esok, banyak benda, banyak masalah kita nak hadapi. Kalau daripada dunia kita dah sangat berkira, esok kau duduk dalam kubur esok, Allah berkira dengan kau pada muka. Ingat ya, hati-hati. Okey, jadi selama kita hidup ni, apa benda kita boleh tolak ansur ni, kita tolak ansur. Kita mudahkan urusan orang. Jangan berkira sangat. Jangan cerewet sangat. Okey, dan bertolak ansur ketika menuntut hutang. Contoh, Adi bagi pinjam duit dekat Abu. Okey, Abu janji nak bayar bulan depan. Tiba-tiba bulan depan rupa-rupanya mak Abu pula sakit. Tak payahlah. Kau dah janji dah dengan aku nak bayar ni semua. Sorry lah Ali, mak sakit ni. Jadi tolak ansur. Ada rasa tolak ansur dekat situ. Okey. Bila ada orang masalah kan. Jadi kita ada rasa simpati. Okey, yang kedua, jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Okey, macam mana jujur dalam berjual beli? Okey, bila kita jujur. Contoh, nak jual buah. Okey, jual buah. Kata sekarang ni jual buah apa? Buah tengah musim. Nak datang ni buah musim durian. Kan? Mak kata, nanti kita jual buah durian. Okey, contoh masa kita kumpul-kumpul buah durian tu, ada satu buah durian tu dia busuk. Kita pun sorok. Sorok dekat bawah-bawah tu. Nanti orang tak nampak. Nanti orang ambil. Orang nampak yang bahagian elok. Dia ingat semua elok. Dia pun ambil, bawa balik. Itu tak jujur nama dia. Kalau ada buah yang busuk, bila kita nak jual, kita tunjuk, pakcik, buah ni ada busuk pakcik. Kat sini, bahagian sini busuk sikit. Pakcik nak beli ke? Kalau pakcik tak nak beli, tak apa. Kalau pakcik nak beli, saya kurangkan sikit harga dia sebab dia kerosakan. Macam tu, kita kena jujur. Macam pembeli pun samalah, kena jujur juga. Kita dah makan buah durian tu, balik sedap semua. Tiba-tiba last kali tu, kita buat nampak ada ni. Kita ada busuk sikit, kita pun pergi jumpa balik, serang balik orang jual durian ni. Pakcik jual buah durian busuk ni, nampak dah ni, biji ni. Bawa seulas je, hak lain tu semua dah habis dah pun sebenarnya. Tak boleh macam tu, tak jujur. Nipu tak baik. Kan? Jadi, di pakcik tu pun manalah dia tahu buah kat dalam busuk. Lain lah kata buah kat luar tu kan, dekat kulit tu dia nampak busuk tu. Kalau dia tipu, barulah kita boleh macam berbincang. Bukan menyerang, berbincang balik dengan pakcik tu kan. Buah ni busuk. Kat luar nampak jelas-jelas berlubang. Kenapa pakcik jual kat saya kan? Lepas tu kalau buah tu di dalam, pakcik tu pun tak nampak benda kat dalam kan. Mana dia tahu. Jadi tak payahlah berkira sangat. Betul lah ansur lah dengan pakcik tu. Okey? Jadi orang yang jujur ni Allah redha, Allah sayang, Allah berkati hidup dia insya-Allah. Okey, yang seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Seorang lelaki datang menuntut hutang. Okey, kita baca ya. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Maksudnya hari tu ada sahabat. Dia pinjam seekor unta daripada seorang lelaki ni. Jadi hari tu lelaki tu datanglah nak jumpa dia, nak tuntut hutang. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Hari tu sahabat ni pinjam unta kurus je. Sekarang ni sahabat ni ada unta gemuk-gemuk. Maksudnya keadaan unta itu lebih baik daripada unta yang dipinjam dulu. Rasulullah memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu supaya Allah menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurna. Jadi, lainlah kalau dia ada unta yang sama dengan unta lelaki tu kan. Bagilah yang sama. Tapi kalau dia tak ada unta yang sama, tetapi dia ada unta yang lebih baik. Nabi Muhammad kata apa? Bagilah yang lebih baik tu. Tak apa. Jangan susah hati, jangan risau, jangan berkira. Sebab Allah pasti akan membalas setiap kebaikan yang kamu berikan. Sebab kamu dah tunaikan hak orang lain. Hak apa? Hak hutang. Hari tu kita pinjam barang orang kan. Kita pulangkan balik. Kamu pinjam pensel, minggu lepas kamu pinjam pensel Abu. Panjang ni je. Panjang mana? Tangan salah. Okey, panjang ni. Okey, panjang ni je kamu pinjam pensel Abu. Lepas tu, pinjam pensel tu tiba-tiba hilang. Abu minta, mana pensel aku yang kau pinjam hari tu? Dah hilang lah. Ganti lah balik. Alah, mana aku ada pensel panjang ni? Aku ada pensel panjang-panjang semua. Tak apa, gantikan yang elok tu. Adab kita meminjam. Kita ganti kerja yang elok. Tak apa. Sebab apa? Sebab Allah akan ganti balik pada kita dengan sesuatu kebaikan yang kita tak jangka insya-Allah. Okey? Jadi adab kita meminjam begitu ya. Okey, jadi kenapa pentingnya kita beradab ketika berjual beli? Apa kepentingan dia? Yang pertama kita tengok bahagian individu. Bahagian individu ni. Okey, yang pertama mendapat pahala dan keredaan Allah. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira.
Ya kan? Semua orang beradab. Semua orang gembira kan? Cuba ada penjual yang tak jujur ataupun ada pembeli yang tak jujur. Jadi masyarakat rasa kita rasa tak seronok kan, pada kita kalau kita beli buah yang busuk ke apa, kita rasa seronok tak seronok kan, ataupun kita jual buah yang busuk, orang rasa seronok tak seronok kan. Okey, keberkatan hidup terpelihara. Orang yang jujur dia disayangi, orang yang tak jujur dia sentiasa dimusuhi. Jadi kalau kita sentiasa disayangi, kita rasa seronok tak, rasa hidup aman, tenang, bahagia je. Tapi kalau orang tak suka kat kita, kita rasa seronok tak hidup kita? Tak kan, rasa ada je benda yang tak kena kan. Okey, yang kedua pada masyarakat. Imej Islam akan terjaga. Kalau kita beradab ketika jual beli, orang akan hormat kita sebagai orang Islam. Sukalah pergi kedai orang Islam tu, dia sangat jujur, dia sangat amanah, dia sangat baik. Nampak imej Islam tu terjaga. Kita orang Islam, apa sahaja yang kita buat, sebenarnya kita membawa imej Islam. Rosaknya imej Islam itu adalah sebab kita. Kita yang berakhlak tak elok. Sedangkan Islam itu mengajar kita dengan akhlak-akhlak yang elok. Tapi kita tak ikut. Sebab itu dah rosaknya imej Islam. Islam dah cukup sempurna. Kita yang tak sempurna. Oleh sebab itu, kita kena berusaha menyempurnakan diri kita. Yang kedua, hidup aman, damai dan sejahtera. Yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuashatian. Ketidakpuasan hati. Ketidakpuasan hati. Okey, jadi bila kita beramal dengan adab jual beli, semua penjual ke pembeli ke semua masing-masing rasa puas hati. Seterusnya bahagian negara. Negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, tak ada nak perang-perang ke nak serang-serang ke apa, sebab apa, semua jaga hak kan. Menjaga kestabilan ekonomi negara, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Baguslah rakyat Malaysia. Kalau kita beli barang Malaysia mesti terbaik punya. Maksudnya macam tu. Kita jaga kualiti, kita jujur menjaga kualiti, barulah negara-negara lain hormat pada kita. Okey, adab ketika jual beli. Jom kita tengok adab ketika jual beli. Okey, di kantin atau di kedai makan. Yang pertama, penjual sabar, mesra dan melayan pelanggan. Kau bayangkan kita pergi beli makanan kan? Orang yang ambil order, nak makan apa? Lagi? Suka tak macam tu? Kan tak suka kan? Dia kena sabar, dia kena mesra layan pelanggan. Lepas tu menyediakan makanan yang halal, bersih dan berkhasiat. Setengah penjual, dia nak beli ayam yang murah. Dia beli ayam yang murah, yang tak sembelih. Kita tak boleh ya, kita haram makan binatang yang tak disembelih. Makan daging lembu. Ya, daging lembu itu halal. Tetapi lembu tidak disembelih, haram kita makan. Daging ayam halal. Tetapi kalau ayam itu tidak disembelih, haram kita makan. Jadi tanggungjawab penjual, dia nak kena pastikan daging yang dibeli daripada lembu yang disembelih secara betul, secara sah di sisi Islam. Ayam yang dibeli disembelih secara betul. Okey, jadi itu tanggungjawab dia. Okey? Dan berkhasiat. Berkhasiat ni tak manis sangat, tak masin sangat, dia tak letak rasa banyak-banyak sangat. Itu maksudnya dia jaga hak pembeli. Pembeli pula beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati. Janganlah tolak-tolak macam kantin kan, nak cepat tolak kawan, habis tumpah mi kari dia. Tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Duduk dah sampai kat kaunter, orang dia beratur panjang lagi. Duduk pilih lama-lama kat depan tu. Tak boleh lah macam tu kan. Okey, seterusnya. Di pasar jualan. Okey, jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Kita pesan, pakcik nak beli buah mempelam 3 kilo. Pakcik kata, okey. Pakcik buat timbang-timbang, rupanya dia timbang 2 kilo je. Sekilo lagi dia tipu. Tak boleh, haram, berdosa. Allah tak bagi ya. Okey, tidak mengambil untung keterlaluan. Contohnya, harga toge RM1 kan, dia jual RM10. Oh my, over sangat. Contoh kan. Maksudnya kalau jual barang tu janganlah mahal sangat. Kata, apa ni, berpatutanlah kan. Okey, pembeli pula memberi laluan ketika selesai membeli. Kita dah masuk tempat orang membeli barang, bagilah orang lain pun nak beli juga kan. Kita beri laluan. Mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Ialah dekat Tesco ke, dekat Giant ke, dekat mana-mana kan ada banyak pilihan barang kan. Ada yang halal, ada yang tak halal. Jadi kita pilihlah yang halal. Okey. Lagi satu, saya nak pesan, nak tegur kamu kan. Kalau kita beli barang kan, kita hormat hak pembeli. Contoh kamu pergi beli, kamu ikut pergi mak Astaghfirullahaladzim, ikut mak pergi beli barang kat Maidin. Contoh mak kata tolong Cak pilih bawang kat mak. Mau pilih bawang. Lepas tu kan, kamu pilih tu main campak-campak je. Ataupun pilih tomato lah, bawang ni keras, senang sebenarnya. Susah sikit nak rosak. Macam pilih tomato. Tolong Cak pilih tomato untuk mak. Kamu dah tomato tu lembut kan. Bila kita nak pilih tu, kita ambil pelan-pelan. Kalau rasa berkenan, masukkan plastik. Rasa tak berkenan, letak balik elok-elok. Jaga hak. Jaga hak. Hak penjual. Kita kena hormat hak penjual. Okey, jangan kamu ambil campak-campak.
Allah, rosak tomato. Kalau siapa nak beli buah tomato rosak? Tak ada siapa nak beli barang rosak kan? Jadi kita kena hormat. Sebab ingat, kita punya pahala atau punya dosa ke, pahala kita ke, walau sebesar zarah, Allah akan kira. Kalau kita tak hormat barang orang, kita sambil lewa uruskan barang orang, nanti Allah balas balik kita. Na'udzubillah min zalik. Ingat ya. Okey, seterusnya. Di kedai barangan harian, penjual tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Apa itu monopoli, Ustazah? Monopoli dia macam ni. Contoh, kerajaan umumkan pada bulan Oktober, harga gula akan naik 30 sen. Contoh ya. Jadi, ada penjual yang tak bertanggungjawab, dia beli gula banyak-banyak masa sekarang, dia simpan dalam stor dia. Dia simpan. Nanti bulan Oktober, baru dia jual gula tu. Jadi bila sekarang kita bulan Jun kan? Julai, Ogos, September, kita pergi kedai, mana-mana kedai kita nampak gula tak ada. Gula habis. Tanya, pakcik mana gula? Gula habis. Dia kata macam tu, gula habis. Rupa-rupanya dia sorok dalam stor dia sebab dia nak jual nanti bulan Oktober. Nanti bulan Oktober dia dapat untung lebih. Sekarang dia beli gula tu waktu sekarang, waktu harga murah. Itulah monopoli. Tak boleh ya. Yang kedua, Memamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Itu tanggungjawab pembeli. Mudahkan kita. Kita pun banyak urusan kan? Kita ni pembeli banyak urusan. Ataupun nanti kamu jadi penjual. Kamu kena fikir bagaimanakah cara saya untuk memudahkan pelanggan saya. Jadi letak harga siap-siap, kemas elok-elok, susun cantik-cantik, pastikan kedai bersih. Itu tanggungjawab kita, memastikan keselesaan pelanggan. Okey, pembeli tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Inilah saya cerita tadi kan, yang ambil tomato tu kan. Ataupun tadi kamu pilih-pilih minyak rambut kan, pilih-pilih minyak rambut. Orang tu dah susun cantik-cantik dah. Kamu ni pilih suka-suka hati, letak sana, letak sini, letak sana. Dah susahkan orang. Sekali kita susahkan orang, nanti Allah susahkan kita balik. Allah tu maha adil tau. Jangan susahkan orang. Hidup kita ingat prinsip kita nak mudahkan kerja orang je. Supaya Allah mudahkan urusan kita, insyaAllah. Menghormati penjual dan pembeli lain. Kita kena saling hormat, menghormati. Okey. Hadis, saya nak bawa hadis sikit daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Okey, maksudnya jual beli mesti suka sama suka. Kita tak boleh tengok contohlah dalam kelas tu kita ni macam otai sikit lah kan. Orang takut kan, takut sikit kita kan. Kita nampak kawan kita tu dia ada pensel cantik. Bagi aku pensel kau. Macam tu kan. Tak nak dia pensel aku. Bak lah aku beli kau. Tak nak, tak boleh. Ni hadiah aku punya. Bak lah sini aku beli. Paksa dia beli. Paksa. Dia ni takut kat kita. Dia pun ambil lah jual. Dia jual dalam keadaan terpaksa. Tak boleh. Kita tak boleh paksa orang jual. Okey? Okey, kemudian hadis dari Sa'id bin Musayyab yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun barang maka ia berdosa. Menimbun barang tu mana? Yang monopoli tadi. Yang disorok barang dalam stor tu. Itu berdosa ya. Dan Rasulullah dah bagi amaran. Siapa yang buat macam tu, dia berdosa. Okey, itu sahaja bersama Ustazah hari ini. Mudah-mudahan kamu mendapat manfaat daripada ilmu yang Ustazah kongsikan. Okey, untuk latihan Ustazah akan share dalam link WhatsApp kelas nanti ya. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, jom kita baca sama-sama tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.